Soalan esei 2. Di dalam suatu ekonomi terdapat 3 industri. Okey, pada mulanya kita ada industri N. Industri N menggunakan import bernilai RM30 untuk mengeluarkan output yang dijual kepada industri H. Okey, dengan harga RM100. Okey, untuk maklumat anda bagi soalan ini, anda sebenarnya perlu sediakan satu diagram, satu rajah di mana kita nak menggambarkan situasi inilah. Okey, jadi nak sediakan rajah itu memang Miss akan tunjuk step by step dia. Okey, ayat yang kita tadi itu kita kata kita ada industri N kan. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan. Okey, kita ada industri N. Okey, kemudian lepas tu kita cuba tengok industri N dia menggunakan import bernilai RM30. Okey, kalau dia menggunakan import, kita akan sediakan satu anak panah yang menuju ke industri N. Dan berapa harga dia? RM30. Okey, seterusnya kita sambung lagi. Untuk mengeluarkan output yang dijual kepada industri H dengan harga RM100. Okay, lepas tu kita tunjuk satu anak panah yang keluar punya, tapi yang ini adalah menghala ke industri H. Okay, dan yang ini harga dia berapa tadi? 100. Okay, jadi Miss pun tulislah RM100. Okay, anda sepatutnya sediakanlah diagram yang sedemikian. Okay, itu untuk ayat yang pertama. Okay, dari sini sampai sini punya. Okay, kita sudah jelaslah terangkan situasi ini melalui rajah tersebut. Okay, kemudian kita sambung ya. Ayat yang seterusnya, yang kedua. Industri H tidak menggunakan import. Okey, sekarang dia kata dia menjual keluarannya kepada industri S dengan harga 300 dan kepada negara asing dengan harga RM60. Ini ayat yang kedua. Okey, daripada ayat sini saya nak tanya. Ada anak panah yang menghala. Okey, yang menghala ke industri H tak? Tak ada. Tak ada. Kalau menghala keluar ada ke? Ada. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Okey. Thank you. Jadi Miss tunjuk ada 2 dulu. 1, 2. Okey. Sekarang saya nak tanya yang berkaitan dengan 1 ini. Yang ini adalah berkenaan dengan apa? Okey, kita tengok dulu. Katakan dia ada menjual keluaran kepada industri S. Jadi ini kita tahu industri S lah. Sekarang soalan dia saya nak tanya. Yang ini sepatutnya berapa? 300. Okey, so 300 dekat sini ya. Jadi Miss pun tulis RM300. Okey, itu untuk industri S. Dan selain daripada itu, berdasarkan pernyataan tadi, dia juga kata dan kepada negara asing dengan harga RM60. Jadi sekarang anak pala ini, apa yang saya perlu tulis? Negara asing. Okey, asing. Nilai dia tu berapa ya? RM60. Okey, good. 60. Okey, itu adalah ayat yang kedua. Okey, dah beres? Okey, kita sambung lagi. Industri S, ini ayat yang ketiga ya. Industri S yang juga menggunakan barang import bernilai 30 mengeluarkan barang yang dijual kepada pengguna akhir dengan harga RM500. Jadi sekarang berdasarkan pernyataan yang ketiga ini, Miss nak tanya, ada anak panah yang menghala ke industri S tak? Ada. Ada, okey. Berapa tu? RM30. Okey, thank you. Dan sekarang saya nak tanya, ada anak panah yang menghala keluar tak? Ada. Ada. Dijual kepada pengguna akhir.
Pengguna akhir berapa tu? 500. Jadi soalan saya, ada anak panah yang menghala keluar tak? Ada? Ada, okey. Apa yang perlu ditulis? Pengguna akhir. Okey, good. Berapa 500. harga dia? 500. Yes, itulah je. Oh, okey. Okey, senang je soalan ni. Okey. Finish. Okey. Sekarang berdasarkan apa yang kita sudah buat dekat sini, okey, mungkin nampak kelam kabut sikit lah. Okey, tak apa. Nanti kita akan fokus setiap industri ya. Okey, kita cuba tengok soalan yang ditanya. Hitung nilai ditambah bagi setiap industri. Jadi dekat sini nanti anda akan fokus industri N, industri H dan juga industri S. Kita hanya ada 3 industri sahaja. Okey, dan kita kena cari pasal nilai ditambah. Okey, soalan saya, apakah rumus nilai ditambah? Jual output, tolak belian output. Sekali lagi. Jualan output, tolak belian input. Okay, good. Thank you. Jualan output, tolak belian input. Okay, jadi anda mesti tunjuk rumus ini dulu. Okay, sebab rumus ini ada markah ya. Okay, dan sebenarnya apa yang anda telah belajar, nilai ditambah ini sebenarnya dia merupakan kaedah keluaran. Tengok sini. Kaedah keluaran yang berkaitan dengan nilai ditambah. Itu nama lagi satu. Okay, dan anda pun sudah tahulah rumus dia. Nilai ditambah sama dengan jualan output tolak belian input. Tengok inilah progres dia. Okay, kita sambung. Jadi sekarang soalan itu dia nak kita fokus berkaitan dengan industri. Jadi sekarang yang saya kira itu, saya akan fokus industri N dulu. Industri N punya nilai ditambah jualan output tolak belian input. Okay. Kita fokus industri N sahaja. Okay, tengok yang ini. Jualan. Kalau jualan itu bermaksud anak panah yang menghala keluar. Inilah dia. Okay, itu jualan lah. Industri N dia jual. Kalau industri N itu ada jual barang, maksudnya dia mesti ada beli input kan. Input yang dia beli itu anak panah yang menghala masuklah. Okay. Jadi sekarang soalan saya, kalau berdasarkan rumus ini, jualan output tolak belian input, saya nak tanya, jualan output dia tu adalah berapa? 100. Okay, good. Jadi saya pun tulis, jualan output industri N 100. Belian input dia tu berapa? 30, Miss. Okay, thank you. 30. Jadi sekarang saya nak tanya, nilai ditambah dia tu adalah berapa? 70. Okey. Kalau katakan kita hanya bagi sekadar 70 saja kurang tepat, tengok semula soalan dia. RM70. Ya, barulah tepat jawapan anda. Jadi pastikan tulis RM. Okey, 70. Okey, tengok semula soalan itu. Dia kata hitung nilai ditambah bagi setiap industri. Okey, jadi industri N selesailah. Kita sudah ada dah. Okey, kita sambung. Selain daripada industri N, kita juga ada industri H. Okey, fokus industri H ya. Saya guna pen yang berwarna lain. Okey, ini industri H. Jadi sekarang anda fokus ini sahaja. Tengok anak panah yang menghala ke industri H, menghala masuklah, dan anak panah yang menghala keluar. Okey, cuba tengok yang masuk punya, ini je. Okey. Dan yang menghala keluar, ada 2 ini. Okey, sekarang soalan saya. Kita nak cari nilai ditambah bagi industri H ya. Okey, Miss tulis dulu. Ini industri H. Berdasarkan raja yang telah disediakan ini, jualan output dia tu adalah berapa? 300 sampai 60. Yes, good. Anda kena tunjuk pengiraan tu. 300 tambah 60.
So kita tahu sama dengan 360 kan. Jangan pula anda terus tulis 360. Anda kena tunjuk pengkiraan yang sedemikian barulah tepat. Sebab dalam diagram ini kita nampak ada 300, ada 60. Okey, kita asingkannya. Okey, seterusnya belian input tu berapa? 100. Okey, jadi pun tolak 100. RM 260. Okay, good. Yes, itu adalah nilai ditambah bagi industri H. Okay, selain daripada industri N, industri H, kita ada satu industri lagi iaitu industri S. Okay, juga sama. Fokus industri S sahaja. Okay, fokus yang ini ya, industri S sahaja. Juga sama, kita akan tengok anak panah yang menghalang masuk. Okay. Ada ini. Dan juga ada ini. Dan juga anak panah yang menghalang keluar. Ingatlah, yang keluar itu merujuk jualan, yang menghalang masuk itu merujuk kepada belian. Okay, jadi sekarang soalan saya. Jualan output bagi industri S itu adalah berapa? 500 ringgit. Okay, good. Jadi kita pun tulis 500 sebab itu adalah jualan output. Okay, dan selain daripada itu kita akan tengok dari segi belian input juga. Tengok belian input dia tu adalah berapa? 300 tambah 30. Yes, okay. Input dia tengok anak panah yang menghalang masuk. Ada 300, ada 30. Jadi kita kena tunjuk pengiraan dia. Buat kurungan. Ada 300 dan juga ada 30. Barulah tepat pengiraan kita buat sedemikian. Okey, kemudian kita selesaikan nilai ditambah bagi industri S2 adalah berapa? RM 170. Okay, good. So itulah pengiraan dia. Okey, sekarang kita cuba tengok. Soalan dia, selain daripada hitung nilai ditambah bagi setiap industri itu, okey, dia juga tanya, berapakah jumlah nilai ditambah bagi ekonomi? Okey, kita nak hitung jumlah nilai ditambah. Kalau jumlah nilai ditambah yang ditekankan dekat sini, bermaksud anda kena jumlahkan nilai ditambah bagi setiap industri yang kita sudah kira tadi itu. Dengan erti kata lain, dia mesti ada rumus kan? Okey, rumus dia akan jadi jumlah nilai ditambah. Okey, dia sebenarnya adalah sama dengan nilai ditambah. Okey, bagi apa? Bagi industri yang tadi kita sudah kira punya, industri N, tambah lagi nilai ditambah bagi industri H, tambah lagi nilai ditambah bagi industri S. Okey, anda tulislah yang lengkap punya. Jadi tunjukkan pengiraan anda yang kita sudah kira tadi itu. Jadi sekarang Miss nak tanya, berapakah jumlah nilai ditambah yang anda dapat hitung? Jumlah ditambah dia 500. Sorry, saya lupa tambah depan punya. Okay. So jumlah nilai ditambah dia berapa sekali lagi Wong? RM 500. Yes, betul. Itu adalah jumlah nilai ditambah. Okay, dan untuk maklumat anda, biasanya jumlah nilai ditambah ini dia akan sama dengan apa? Nilai barang akhir. Okay, sekarang kita tengok ya. Tadi Ainin sudah kata sama dengan nilai barang akhir kan? Okay, kita cuba tengok. Kejap tengok semula soalan itu. Nilai barang akhir. Barang-barang yang dijual kepada pengguna akhir. Okey, dengan harga 500. Kebetulan dia sama. Okey, untuk maklumat anda, sebenarnya kalau ikut konsep yang anda telah pelajari itu, jumlah nilai ditambah sepatutnya akan sama dengan nilai barang akhir. Tetapi apabila ada kes yang berkaitan dengan import, macam situasi ini ada import kan, kemungkinan besar dia tak akan sama. Okey, tetapi luckily lah yang ini sama. Jadi kita dapat buktikan dia adalah sama dengan 500.
Okey, dan berdasarkan pengiraan yang anda buat tadi itu, anda cuba tengok semula. Okey, cara jawab dia sebenarnya adalah lebih mirip kepada soalan kuantitatif kan? Sebab semua menunjukkan pengiraan saja. Tetapi anda cuba tengok, ini adalah soalan esei. Jadi kalau anda present yang itu, memang jawapan kamu susahlah nak dapat markah yang penuh. Okey, jadi nak dapat markah penuh tu macam mana? Anda tengok ya. Okey, kalau berdasarkan situasi ini, memang kita ada diagram ini, tapi diagram yang disediakan ini tak ada markah pun. Okey, tak ada markah, ini sediakan untuk pemahaman anda sahaja. Okey, seterusnya dia tanya, hitung nilai ditambah bagi setiap industri. Okey, kita kena fokus yang ini. Jadi disebabkan ini adalah soalan esei, bermaksud anda tak boleh tunjuk pengiraan yang macam ini saja. Anda kena ulaskan. Okay, so firstly mungkin anda boleh bagi tahu apa itu nilai ditambah. Okay, anda boleh mungkin anda boleh bagi tahu lah dari segi definisi dia. Dan yang ini kita sudah cover pada minggu lepas punya tutoran. Okay, bagi sesiapa yang tak tengok video itu, tengok semula ya. Okey, apa itu definisi bagi nilai ditambah? Okey, selepas bagi definisi, anda boleh bagi dah rumus. Okey, cara nak tulis rumus ini, anda boleh beritahu, rumus bagi nilai ditambah boleh dinyatakan seperti A. Anda tulis rumus ini. Okey, lepas tu anda mungkin ulaskanlah, iaitu jualan output tolak dengan belian input. Tunjukkan rumus ini. Okey, selepas anda tunjuk nilai ditambah punya definisi dengan rumus dia, okey, sekarang yang seterusnya kita akan fokus untuk setiap industri. Kan kita ada industri N, kita ada industri H dan kita ada industri S. Okey, untuk setiap industri ini macam mana anda nak huraikan? Okey, tengok semula industri N itu. Fokus yang ini. Jadi huraian bagi industri N ini anda sepatutnya beritahu. Jualan output bagi industri N adalah RM100. Okey, sementara belian input bagi industri N adalah 30. Maka nilai ditambah bagi industri N adalah 70. Lepas itu anda tunjuk pengiraan ini kat belakang dia. Okey, saya ulang. Okey. Bagi industri N, jualan output dia adalah mencatat sebanyak RM100. Okey, sementara belian input bagi industri N mencatat sebanyak RM30. Maka nilai ditambah dia sama dengan RM70. Selepas anda huraikan pernyataan tersebut, tunjuklah pengiraan ini. Kat belakang ke ataupun di bawah dia pun boleh. Okey, itu berkaitan dengan industri N. So, bermaksud untuk setiap industri ini, nanti Miss nak anda fokus bagi tahu jualan output dia tu berapa. Kemudian bagi tahu belian input dia tu berapa. And lastly, nilai ditambah dia tu berapa. Dan jangan lupa sebagai sokongan, tunjuk pengiraan. 3 ini sila nyatakan dalam bentuk ayat. Macam orang bina ayat lah. Untuk industri H dan industri S pun sama. Okey, kita cuba tengok kita cuba tengok huraian bagi industri H. Bagi industri H, nilai jualan output adalah bersamaan 300 campur 60. Okay. Manakala jumlah kos belian input adalah 100. Maka jumlah nilai ditambah adalah... Tak perlu guna perkataan jumlah. Okey, maka nilai ditambah adalah RM260. Yes, kalau boleh spesifik nilai ditambah bagi industri H RM260. Lepas anda huraikan, ya tunjuk pengiraan ini. Okey, kita try lagi satu. Sekarang fokus industri S pula. Nilai jualan output ialah 500.
Mula dengan bagi industri S. Bagi industri S, Hmm. jumlah nilai jualan output ialah 500. Hmm. Ah, Manakala ataupun sedangkan manakala kos bulan input pula ialah RM 300 campur 30. okey. Maka nilai ditambah bagi industri S ialah RM 170. Yes, ayat yang simple je. Jadi tengok setakat ini anda boleh huraikan semua dah. Dan jangan lupa last itu tunjuklah pengiraan seperti tadi asal yang Miss tunjuk itu. Cuma bahagian ini anda kena tambah lah. Okey? Okey, selepas anda huraikan nilai ditambah, definisi rumus, huraikan setiap industri itu, lastly, kita tengok semula soalan tersebut. Soalan dia kata apa? Berapakah jumlah nilai ditambah bagi ekonomi ini? Jadi kita nanti guna balik ayat ini. Dan ini sebenarnya kita kata dia merupakan tambahan untuk setiap industri kan? Okey. Jadi sekarang yang kita fokuskan itu yang ketiga adalah tentang jumlah nilai ditambah. Okey, sekarang barulah kita guna perkataan jumlah itu. That's why tadi masa anda huraikan dekat sini nilai ditambah itu, saya nak anda elakkan daripada guna perkataan jumlah. Sebab jumlah itu nanti kita akan fokus untuk bahagian ini saja. Okey, dan sekarang anda pun beritahulah jumlah nilai ditambah, macam mana kita dapat tadi? Tengok semula yang ini. Kita tambah kan? Setiap satu. Okey, jadi sekarang cuba bina ayat ini. Jumlah nilai ditambah boleh diperolehi dengan menjumlahkan nilai ditambah bagi semua industri, iaitu industri N tambah H tambah S. Yes, dengan mencatat 500 RM. RM 500. Yes, itulah dia. Okey, anda pun huraikanlah yang ini sahaja. Okey, dan jangan lupa lepas anda ulaskan, okey, buat huraian itu, ingat tunjuk pengiraan. Inilah pengiraan yang anda kena tunjuk. Okey, barulah lengkap jawapan anda. Okey, lastly, sudah ada benda ini, last itu mungkin anda boleh buat satu kesimpulan. Okey, berkaitan kesimpulan ini, apa yang kita boleh ulaskannya? Jumlah nilai ditambah sama dengan jumlah nilai barang akhir. 500 ringgit. Okey, jadi anda buat satu kesimpulan, anda beritahu bahawa jumlah nilai ditambah yang tipu oleh tadi itu, dia sebenarnya adalah sama dengan nilai barang akhir yang telah ditunjukkan dekat sini yang mencatat sebanyak RM500. Itu sebagai kesimpulan anda. Okey, in case anda dapati bahawa jumlah nilai ditambah dia adalah tidak sama dengan nilai barang akhir. Okey, katakanlah lepas anda check semua memang jawapannya betul. Tapi tak sama. Kalau tak sama itu jangan buat kesimpulan yang ini. Biarkan sahaja. Okey, sebab kadang-kadang kita akan hadapilah situasi di mana jumlah nilai ditambah dia tidak sama dengan nilai barang akhir. Okey, dan sebenarnya contoh itu Miss pun ada terangkan dekat video instructional yang Miss telah sediakan itu. Kalau anda cuba tengok sesi soal jawab dia. Okey, cuma ada case-case yang special saja. Sebenarnya banyak kali dia memang akan sama lah. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan essay 2 ini. Jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang tengok siapa yang ada masalah. Alisha? Saya nak tanya, so jawapan dia kena buat dalam essay je lah ataupun kena buat dua-dua? Okey, tadi yang Miss tunjuk ini, tengok yang ini dengan yang ini, sebenarnya nak bagi anda faham sahaja. Okey, kalau katakan sekarang anda tengah menjawab soalan essay, anda sepatutnya mula daripada page ini. Okey, di mana firstly, anda akan cerita nilai ditambah, bagi dah definisi rumus, huraikan nilai ditambah untuk setiap industri ikut step ini dan kemudian bagi tahu jumlah nilai ditambah dan akhirnya untuk kesimpulan.
Dan pasal pengiraan tadi itu, sebenarnya kalau anda boleh nampak, dekat sini saya akan masukkan pengiraan dia selepas anda huraikan untuk setiap industri. Begitu juga untuk jumlah nilai ditambah. Maksudnya yang jumlah nilai ditambah yang bahagian ini, kita akan pindah ke sini. Okey, sebab ini sebenarnya bukan soalan kuantitatif. Kalau kuantitatif, dia anda tunjuk yang macam ini sahaja. Tapi disebabkan, tadi saya sudah kata ini adalah soalan esei, anda sepatutnya tunjuk yang sedemikian. Okey, Alisha? Okay, Miss. Thank you. Okey. Okey, sama-sama. Nadia? Miss, nak tanya. Yang kan nak tulis rumus tu, nilai ditambah sama dengan nilai jualan output tolak kos pilihan input tu. Kalau nak tulis dalam SC, kita nak tak operasi tolak tu, tolak ke nak eja tolak? Okey, kalau katakan anda nak tulis rumus dia dekat sini kan, anda boleh tulis rumus bagi nilai ditambah boleh ditunjukkan melalui. Okey, anda boleh tulis rumus yang ini. Okey ke Nadia? Okay, Miss. Thank you. Okey, dengan demikian selesailah perbincangan kita bagi soalan esei 2 ini. Okey?